Ini yang kedua. Siqah billah dengan janji Allah ni. Sebab apa? Sebab dia nampak menang, mesti dapat apa yang kita nak. Tu baru menang. Sedangkan menang dalam Islam bukan itu definisinya. Bolehkah kita kata Nabi Allah Zakaria gagal dalam perjuangannya sehingga dia dibunuh? Bolehkah kita kata perjuangan Nabi Allah Yunus gagal sehingga dia terpaksa meninggalkan kampungnya? Tuan-tuan, kalau itu sukatan kita menang, maknanya dapat apa yang kita nak. Gagal perjuangan Nabi Allah Zakaria, gagal perjuangan Nabi Allah Yahya alaihi wassalatu wassalam. Sebab dua-duanya dibunuh, tuan-tuan. Tapi mereka tetap dijanjikan syurga oleh Allah. Perjuangan kita ini nak syurga, ya tuan-tuan sekalian. Kaya power, tuan-tuan sekalian. Ni hak derma yang kita bagi ni, tuan-tuan sekalian. Untuk apa? Untuk bekal kita di akhirat. Sebab inilah yang kita punya. Yang kita buat dermanya seimpah ni, ni yang kita punya. Yang lain belum tentu kita punya lagi. Ini dia, tuan-tuan sekalian. Jadi yang kedua tadi akhlak ialah husnul al-siqah billah, percaya dengan baik kepada Allah terhadap janjinya. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata orang yang berjuang Islam, orang yang mati syahid, tak mati, kata Allah, kita yakin. Said Qutb pernah sebut, memang perjuangan Islam ni lambat nak menang, tapi ia dijanjikan kemenangan oleh Allah. Berbeza perjuangan selain Islam, dia memang cepat menang, tetapi dia tidak kekal, kata Said Qutb. Perjuangan selain daripada Islam memang cepat menang, orang pun ramai turun, tapi dia tidak kekal. Tapi perjuangan Islam, kata Said Qutb, lambat menang, orang sokong pun tak ramai, tapi itulah yang dijanjikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua. Yang ketiga ialah istiqamah. Apa makna istiqamah? Istiqamah diambil dari perkataan qama. Istiqamah, qama bangun, istiqamah mimpak bangun. Maknanya perjuangan Islam ni bukan sokong sejak dulu tapi tak buat kerja. Dah. Ni ramai jenis. Saya sejak tahun 61 Ustaz. Tapi dia duduk rumah saja, apa-apa buat. Ngaji dah. Orang main kempen pilihan raya dia tak buat apa. Teratur. Oh, saya nak sejak tahun 51 ni. Sebab tu dia kata istiqamah. Istiqamah ni kena bergerak. Bukan kekal. Kekal. Dia macam orang kata khusyuk ni apa khusyuk? Dia kata khusyuk dalam solat ni, bila kita solat tak dengar apa satu. Dia kata jadi tak dengar apa satu. Sedangkan Nabi pernah dengar cucu dia menangis, pernah dengar sahabat dia panggil ikut luar. Maknanya Nabi tak khusyuk sebenarnya. Sebab Nabi dengar cucu dia. Kita kata khusyuk tak dengar apa satu. Ternyata taksiran kita salah. Khusyuk bukan tak dengar apa satu. Tak dengar apa satu tu bukan khusyuk, tu bukan. Lena. Tak dengar apa satu lena. Bukan. Jadi macam itulah juga istiqamah tadi. Istiqamah ni maknanya dia sentiasa memberi sumbangan. Walaupun mungkin berbeza. Masa dia muda dulu dia boleh keluar tiap-tiap malam. Dah tak apa nak muda dah. Tapi ada yang dia sumbang. Bukan duduk rumah tuan-tuan. Pakai apa ni? 51. Sampai lah toreh keluar darah hijau. Tak ada dia apa. Itu sebab dia panggil istiqamah, kena ada sumbangan. Jadi sumbangan ni fikir macam mana? Fikir macam-macam. Ingat tak tuan-tuan sekalian, seorang sahabat Nabi nama dia Ibnu Makhtum. Abdullah Ibnu Makhtum ataupun nama dia. Dia ni cacat. Bila Nabi istihar nak pergi perang,
Dia kata, ya Rasulullah, tolong bawa aku. Dia kata. Sebab apa? Sebab ketika ayat turun yang Allah Ta'ala kata tidak sama di antara orang yang berjuang dengan orang yang duduk saja, tak sama. Ibnu Maktum kata seolah-olah ayat tu turun ke aku, walaupun ujung ayat tu Allah Ta'ala kata melainkan orang yang tak berupaya, orang-orang tua. Nampak? Tapi dia merasa ayat tu tuju kat dia. Lalu dia pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku untuk mengikuti perang. Nabi kata, aluk rumah pada anak itu susah nak pergi, tapi kena fikir 200. Dia kata, tak apa Rasulullah, hang letak aku barisan paling depan, gali lubang tanam kat pinggang supaya aku tak lari. Dia kata. Ternyata dia menjadi orang pertama gugur dalam peperangan tersebut. Dia kata dia nak buat apa cacat gini, jadi orang-orang. Cuba minggalah panjang. Sumbangan dia bikin. Jadi kita macam mana? Nah, minta demam pun tak bagi. Dan tak sekadar semangat nak pergi memanglah, dan sekadar. Tapi dia sokong. Ada dia bagi istiqamah, dia bagi mesti kekal dan bergerak. Bikin macam mana untuk menyumbang, mungkin berbeza dan tak sekadar berbeza. Yang keempat, taat dan wala. Taat kepada kepimpinan, wala kepada keputusan yang dibuat oleh kepimpinan. Terutama dalam perjuangan kita ini, tuan-tuan sekalian, dia ada majlis syura. Majlis syura ni bukan seorang, tuan-tuan sekalian. Inilah yang fikir sama ada parti kita ini, perjuangan kita ni lari ke tak lari dari perjuangan. Ni yang fikir, bukan seorang. Tapi bila kita nampak kita yang hak jaga Islam, hak lu 7-9 orang ni tak jaga, ini masalah. Bukan seorang, tuan-tuan sekalian. Majlis syura yang menjadi pengawal kepada perjuangan ini, lari tak lari berdasar perjuangan, bukan seorang dan bukan orang sebarangan. Tuan-tuan sekalian. Jadi bila kita rasa kita saja yang nak berjuang, ni salah. Kita gagal untuk memenuhi keputusan, ketaatan dan wala. Dan sekalian, memang taat dan wala ni lebih kurang. Kalau bini kita tak taat ke kita, boleh kekal tak sampai dah ni? Tak kekal. Hak dia boleh kekal ni sebab ada taat tadi ni. Walaupun banyak benda bini kita tak setuju dengan kita, tapi kerana di sana Allah Ta'ala kata isteri wajib taat ke suami selagi tidak bertentangan syarak. Sebab itulah keberkatan kekal rumah tangga kita sampai lah. Tak payah pergi ikut jauh-jauh ke rumah tangga kita. Banyak mana yang kita suruh dia tak setuju. Kita suka baju belang-belang, bini kita tak setuju, dia tengok rimau. Tapi tak apalah, dia kata tok lelaki dia suka. Kekal sampai lah ni, tuan-tuan. Nak basuh baju pun beli geli baju belang-belang. Jadi begitulah, tuan-tuan sekalian, untuk mengekalkan kesepaduan, keberkatan pada jamaah, kita kena ada sifat taat, sifat wala, tuan-tuan sekalian. Kita boleh beri pendapat, tak ada masalah. Tapi kita ingat, pendapat kita tak diterima bukan kerana tak betul, tetapi belum sesuai. Maka sampai waktu, insya-Allah benda tu akan terlaksana. Sabar. Kena sabar. Ni nak turun-turun tak adil, tuan-tuan sekalian. Nak leletu juga buat mana boleh. Apa barang? Sudah pun sudah tak ada. Baik. Yang kelima, ukhuwah. Ni akhlak jemaah ni, ukhuwah, persaudaraan. Macam mana untuk nak kekalkan persaudaraan? Kalau ada sikit-sikit salah, yang menegur jangan rasa dia hebat, yang kena tegur jangan rasa ambil hati. Sama hari ini dia tegur kita, besok kita kena bersedia untuk menerima teguran pula. Itu ukhuwah. Atas sekalian, itu ukhuwah. Kalau kita saja nak tegur orang, orang tak nak tegur kita, itu bukan ukhuwah.